A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung kita kepada tafsir Al-Bahrul Madid karangan As-Sayyid Ibnu Ajibah Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai pada bahagian ataupun pada surah Al-Fatihah. Malam tadi kita telah mendengar berkenaan tentang muqaddimah kitab Al-Bahrul Madid. Jadi pada petang ini kita akan menyambung kepada tafsir surah yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi bagi permulaannya seperti mana yang telah dikatakan oleh Syekhul Sayyid Ibnu Ajibah, bahawasanya tafsirnya ini mempunyai tiga perkara asas, tiga usul ataupun mabani. Pertama ialah di bawahnya mengenai asas-asas bahasa Arab, yang manakala yang kedua ialah berkaitan tentang lafaz ataupun mufradat ataupun terjemahan bagi setiap kalimah. Manakala bahagian ketiga barulah yang dibawanya dengan pelbagai isyarat yang daqiqah yang dalam di dalam ilmu tasawuf. Surah Al-Fatihah Makkiyatun walaha asyratu asma. Jadi surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang yang bangsanya ataupun tempat turunnya ialah Makkiyah. Walaupun di sana ada pelbagai khilaf, ada yang kata Madaniyah ataupun Makkiyah, tapi Syekhul Musannif memilih bahawasanya ialah Makkiyah berdasarkan pandangan kepada semua kebanyakan para ulama mufassir, dan mempunyai 10 nama. Al-Fatihah, Wal-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Syafi'ah, Sab'ul Masani. Kerana 7 ayat di sisi Syafi'i, termasuk antaranya adalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dijadikan satu ayat bagi dalam mazhab Syafi'i. Dan dinamakan ia sebagai Sab'ul Masani kerana ianya diulang-ulang. Diulang-ulang 7 yang diulang-ulang, terutamanya di dalam sembahyang lah. Wattafaqat al-masahifu ala iftitahiha bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtalafa al-a'immah fiha faqala Malik laysat ayatun la min al-Fatihah wa la min ghairiha illa min namli khassatun. Dan telah bersepakat di dalam mashaf-mashaf daripada mashaf-mashaf yang kita terima pada hari ini dengan memulakan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi berbeza imam pada Bismillah ini dalam surah Al-Fatihah. Maka berkata Imam Malik bahawasanya Bismillah itu bukanlah satu ayat daripada Fatihah ataupun daripada surah-surah lain-lain, kecuali di dalam surah An-Namli sahaja. An-Namli sahaja. Tetapi bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata hiya ayatun minal Fatihah faqat. Ialah Bismillah ini hanya di dalam dalam surah Fatihah dan juga surah An-Namli. Yang lain tidak termasuk di dalam ayat dalam mana-mana surah. Jadi kalau kita simpulkan, bagi Syafi'i ada dua lah Bismillah ni. Pertama surah Al-Fatihah dan juga surah An-Namli. Mengapakah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan Bismillah ini salah satu daripada ayat di dalam surah Al-Fatihah? Ma warada fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan secara sahih bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka
Kalau kita lihat di sini, hadis ini ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dan juga hujjah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya subutu basmalah ma'a kulli suratin fil mushaf ma'a taharri sahabah alla yudkhilu fi mushaf ghair kalamillah wa qalu ma baina dafataini kalamullah. Maksudnya bagi Ibnu Abbas ni sabitlah bismillah ini bagi setiap surah di dalam mushaf. Sebab itu kita lihat dalam mana-mana surah kecuali surah surah Bara'ah ataupun surah Taubah tidak ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi surah Taubah tidak ada lah. Tidak ada. Wa amma hukmuha fi sholati faqala Malikum makruhatun fil fardhi duna nafli. Maka Imam Malik kata kalau baca bismillah dengan Fatihah ni makruh pada sembahyang fardu bukannya sembahyang sunat. Wa qala Syafi'i fardhun tubtalu salatu bitarkiha. Tapi Imam Syafi'i berkata dengan sebaliknya. Walam takun al-basmalah qabla al-Islam fakanu yaktubuna bismikallah. Ini satu faedah. Dia kata bismillah ini ialah ayat yang mana yang ditulis selepas pada Islam. Tetapi sebelum Islam mereka menulis bismikallah. Hatta nuzilat bismillahi majriha. Sehingga kan diturunkan ayat dengan bismillahi majriha. Tak ada bismillahirrahmanirrahim. Fakutibu bismillahi hatta nuzila awidur rahman. Lepas tu tambah lagi bismillahirrahman. Lepas tu hatta nuzila wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka penuh. Pada awalnya bismillah saja. Lepas diturunkan ayat surah Al-Isra awidur rahman, maka jadi bismillahirrahman. Tetapi bila dah turun sepenuhnya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka ditulisnya penuh. Wa huzifatil alif li kasratil istimal wal ba muta'alliqatun bimahzuf. Ini perbincangan bahasa Arab. Itu sebab satu Syekhul Musannif kata dalam kitab tafsirnya ini dimulakan dengan bismillah. Dengan perbincangan bahasa Arab. Perbincangan bahasa Arab. Okey. Maka in ismun indal basriyin ay ibtida'i kainum bismillah. Itu pada takdiruhu. Pada takdirnya ialah ibtida'i kainun. Aku mulakan kali ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu mengikut mazhab Basrah. Pamawdu'uha ma'rafun. Tetapi mengikut Kufi, mazhab Kufah pula dia kata abda'u bismillahirrahmanirrahim. Itu beza di antara dua mazhab di dalam lughah bahasa Arab. Itu bismi dengan bismi. Jadi dia bincangkan di antara adakah bismi itu adakah semata-mata bismillah ataupun ada yang ditakdirkan sebelumnya. Maka kita lihat di sini ada dua pandangan, itu Basrah dan juga Kufah. Basrah kata dimulakan dengan isim ibtidai, manakala Kufah kata dengan fi'il, itu takdiru abda'u au ajlu. Manakala ismun ismun ni pula ialah mushtaqun minas sumu. Mengikut ahli Basrah kata ialah daripada sumu, iaitu tinggi. Manakala bagi kasrah bagi Kufah pula dia berkata as-simah ataupun tanda. Bismillah dengan tanda. Ataupun maksudnya dengan nama. Asalnya kalau Kufah ismu itu daripada simah, tanda.
Tetapi bagi Basrah dia kata apa? Dia kata ialah as-sumu, dengan ketinggian. Tu beza di antara dua mazhab. Allah pula ialah alamun ala zati al-wajibati al-wujud al-mustahaq li jami'il mahamid. Maka kalimah Allah pula ialah satu alam. Alam ni ialah kata nama. Kata nama yang menunjukkan di atas zat yang wajib ada. Wajib ada ni perbincangan dalam ilmu tauhid, itu wajib, mustahil dan juga harus. Jadi wajib ni perkara yang tidak boleh yang tidak terlintas pada akal kita bahawasanya ia merupakan tidak ada. Itu ialah wajib ada. Okey. Dan ianya ialah yang berhak untuk dipuji. Segala puji-pujian ni maka Allah itu ialah nama yang menunjukkan zat yang berhak untuk dipuji. Tetapi di sana ada perbincangan pula. Adakah ianya daripada perkataan terbitan ataupun kata nama yang memang tidak berubah Allah. Sebab ada orang kata, ada ulama kata dia daripada mustaqul. Sebab kalau buat alif lam pun, lahu pun ada juga maksudnya. Kalau buat alif saja pun ada juga maksudnya adalah. Kalau buat alif lam pun ada lagi maksudnya itu hu. Itu ialah perbincangan di antara ulama lughah. Qala al-haqqu jalla jalaluhu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Alhamdu ialah mubtada wa khabar. Mubtada wa quri'a bihi wal aslu ahmadullah hamdan. Pada ikut benar-benarnya ialah ahmadullah. Aku memuji Allah dengan sebenar-benar puji. Hamdan itu ialah dipanggil sebagai isim fi'il ataupun bayanu lil fi'li. Isim bayan lil fi'li ataupun bagaimana saya muji Allah? Saya muji Allah dengan puji-pujian. Itu maksudnya. Okey. Seterusnya ialah wa quri'a alhamdulillah. Ada juga yang baca dengan alhamdulillah. Tapi jarang sekali kita dengar. Kita dengar alhamdulillah ni jarang kita dengar. Maka kita masuk pada yang bahagian yang kedua. Maksud pada lughah. Ni katanya mula-mula dibawa dengan pembincang bahasa Arab. Lepas tu makna pada lughah. As-sana'u bil jamil ala qasdi ta'zim wa tabjil, iaitu memuji atas perkara-perkara alhamdulillah, memuji di atas perkara-perkara yang comel dengan maksud membesarkan dan memuliakan. Itu yang dimaksudkan dengan alhamdulillah. Wa fil urfi fi'lun yunabba'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman. Manakala pada kebiasaan ataupun uruf yang kita biasa sebut, kita biasa cakap bahawasanya alhamdulillah ialah perbuatan yang memberitahu ke atas memuliakan orang yang memberi nikmat. Itu ialah pada kebiasaan kita sebut berkenaan atau berkaitan tentang alhamdulillah atau puji-pujian. Wasyukru fil lughah. Ada beza pula. Dengan alhamdulillah. Alhamdulillah tu memuji. Tapi asyukru ni ialah bersyukur. Apa pula maksud bersyukur? Wasyukru fil lughah fi'lun yush'aru bi ta'zimil mun'im. Iaitu fi'il yang mana kita memperlihatkan ataupun dirasai dengan sebab kebesaran yang memberi nikmat. Bahawa muradifun lil hamdi al-urfi dia, dan manakala al-syukru ni ialah muradif sama perkataan
dengan alhamdu pada kebiasaan orang dok sebut al-uruf. Wa fil urfi, syukur pula pada uruf pula ialah sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi minas sam'i wal basari ila ma khuliqa li ajlihi wa a'tahu iyyahu. Ini kalau kita lihat di sini sebenarnya wafil urfi ni bukan kebiasaan tetapi pada ta'rif. Pada ta'rif kebiasaan. Ta'rif itu istilahnya syukur ini ialah memalingkan hamba jami'ah keseluruhan apa yang Allah berikan nikmat ke atasnya daripada penglihatannya dan juga pendengarannya kepada apa yang dijadikan. Untuk apa dijadikan? Dengan sebabnya ataupun dengan tujuannya. Maksud begini, syukur ni ialah kita ada telinga, kita ada mata dan kita ada segala nikmat. Jadi kita halakan dia kepada tujuan asal penciptaan. Maksudnya kalau mata diciptakan untuk tujuan apa? Untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat kalamullah. Kalau telinga pula untuk mendengar perkara-perkara yang baik dan lain-lain. Itu ialah tujuan asal bagi penciptaan panca indera ataupun nikmat yang Allah beri pada kita. Jadi kalau kita halalkan semuanya itu kepada yang baik, maka itulah dinamakan sebagai syukur. Manakala Allah pula, ini saya kata ada dua pandangan. Pertama ialah isim murtajal jamid yang tak berubah-ubah. Itulah mari-mari pun Allah je. Yang kedua ada yang kata ialah kata terbitan daripada ta'alluh. Ta'alluh iaitu ta'abbud. Ta'alluh maksudnya ialah ta'abbud, menghambakan. Allah tu ialah kata nama bagi zat yang kita sembah. Itu maksudnya. Rabbi ialah na'at, kata sifat bagi lillah. Alhamdulillah Rabbi itu kata sifat bagi lillah. Maksud Rabbun pula ialah apa dah? Tarbiyah, pendidikan, penjagaan, kena menjadikan. Dan banyak, ada 10 maksud kepada Rabbun. Al-alamin. Betul, kita tengok sini. Wa qala Ibnu Juzzi wa ma'anihi arba'atun. Ada 4. Sekurang-kurangnya 4 maksud bagi Rabbun. Pertama al-ilah, Tuhan, as-sayyid, tuan, al-malik, raja, wal muslih, yang memperelokkan. Itu maksud bagi Rabbun. Tapi yang rajih, yang paling tepatnya bagi Rabbi ialah al-ilah lah. Bagi Allah ni tak ada orang lain lah. Bila sebut Rabbun tak, maksudnya Tuhan lah, ilah. Al-alamin jam'un alam. Wal alam ismul lima yu'lamu bihi. Alam ni ialah satu kata nama yang kita kenal dengannya. Kal khatam. Iaitu cicing. At-tabi'. Wa huwa kullu ma siwahu minal jawahir wal a'ra. Yang dimaksudkan dengan al-alam ini ialah selain daripada Allah, daripada segala jauhar ataupun segala sifat-sifat fizikal. A'ra ni, sifat-sifat fizikal macam tinggi, rendah. Itu a'ra. فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته. Kerana al-alam ini memerlukan, berkehendak kepada zat yang boleh memberi kesan kepadanya. Siapa dia? Allah Ta'ala. Itu maksud alam. Ar-Rahmanir Rahim ismani bunya lil mubalaghah min rahimah. Ar-Rahman tu ialah Ar-Rahmanir Rahim. Dua-dua tu maksudnya ialah kata nama yang dibina di atas mubalaghah, atas menunjukkan berlebih-lebih.
Tu Ar-Rahmanir Rahim. Daripada kata mana? Ar-Rahim. Ar-Rahimah. Rahimah ni ialah kasih sayang. Belah kasihan. Kal ghabbani min ghadab, al-alim min alima. Tu maksudnya seperti mana Fatih? Kata al-ghabban. Ghabban ni ialah marah benar-benar lah, benar-benar marah. Al-alim ialah betul maha mengetahui. Dan ar-rahmah pun pada lughah ialah raqatul qalbi, iaitu lembut hati. Wan itafun yaqtadi at-tafaddul wal ihsan. Dan juga belah kasihan yang membawa kepada makna tafaddul. Tafaddul ni memuliakan ataupun melebihkan, dan juga belah kasihan, ihsan. Ar-Rahman pula ialah ablagh min rahim. Mengikut bahasa, Ar-Rahman ini ialah terlebih lebih pada sudut maknanya daripada Rahim. Kerana kaedah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah perkataan di dalam sesuatu kalimah itu menunjukkan pertambahan makna. Ka qatta'a wa qata'a. Qatta'a dengan sabdu qatta'a wa qata'a. Wa dhalika innama yu'khadhu taratan bi'tibaril kamiyah wa ukhra bi'tibaril kaifiyah. Qatta'a ialah dengan menunjukkan berapa banyak dia potong. Qatta'a. Manakala qata'a ialah menunjukkan bagaimana dia buat. Dia buat macam mana? Dia potong. Dia buat apa? Dia potong. Qata'a. Fa'alal awal qila ya rahman ad-dunya li'annahu ya'ummul mu'min wal kafir. Rahman ini ialah meliputi orang yang mukmin dan juga orang yang kafir. Manakala Rahim pula ialah berkhusus kepada orang mukmin. Wa ala thani qila ya rahman ad-dunya wal akhirah wa rahim ad-dunya li'anna an-ni'ma al-ukhrawiyyah kullaha disamun wa amma an-ni'am ad-dunyawiyyah fajalilatun wa haqiqatun. Nikmat dunia ni, nikmat akhirat adalah keseluruhannya besar-besar, dan juga nikmat benar-benar nikmat lah. Manakala nikmat dunia ni kecil-kecil, nampak saja banyak tapi kecilnya. Wa innama qaddima ar-rahman wal qiyas at-taraqi min al-adna ila al-a'la li taqaddumi rahmatid dunya wa la innahu sara kal alam min haitsu innahu la yusafu bihi ghairu. Nah, dia tanya kenapa Rahman dulu bukan Rahim dulu. Contohnya kenapa tak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tak boleh gitu? Sebab tu nak tunjukkan bahawasanya kita mulakan daripada hak bawah ke atas. Hak bawah mana? Hak mula mana? Hak mula dunia dululah, barulah kepada akhirat. Jadi Ar-Rahman, tu Ar-Rahim. Dunia Ar-Rahman, dunia pergi kepada akhirat. Maksudnya kalau ada orang kata ni semua dunia belaka, ni dunia belaka, kita nak akhirat saja. Salah jawapan dia. Sebab akhirat itu ialah kembar kepada dunia, itu kembar dengan akhirat. Maka tak jadi akhirat kalau tidak ada dunia, dan tidak ada dunia kalau tidak ada akhirat. Itu kena faham betul. Jadi ada kita ni buat gurau, buat main kata dunia akhirat. Kita tak ada lah. Kita nak ni semua ni dunia belaka. Kita nak akhirat mata-mata. Jadi dah salah. Sebab apa? Sebab dia mesti dunia dulu. Sebab bukti mana? Bismillahirrahmanirrahim. Daripada dunia naik ke akhirat. Maliki yaumiddin, iaitu naat sifat kepada yang sebelum ni. Yaumiddin ialah zaraf, ialah kata nama tempat.
zarah mudhafun ilaih ma qablahu ala tariqil ittisa'. Tengok Syekh ni. Dia kata bukan boleh main tulis saja tafsir ni. Tafsir Quran ni dia tak boleh main tulis saja. Dia kena bawa dengan jelujur-jelujurnya, bermula dengan bahasa Arabnya, lepas tu dengan maknanya, baru boleh bawa kepada tasawuf. Inilah ke abad tu orang dulu dia ngaji banyak bahasa ilmu alat daripada budak. Sebab apa? Nak memahamkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Wa qad quri'a Maliki Yaumiddin. Ada baca Maliki Yaumiddin. Jadi itu merupakan dalam atas qiraat Quran. Ada baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Okey. Yaqul al-haqqu jalla jalaluhu mu'allaman li ibadihi kaifa yusnunu alaihi wa yu'azzimunahu thumma yas'aluna ya ibadi qulu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah Ta'ala nak ajar kepada hamba-Nya bagaimana cara nak memuji Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala pun bawalah dengan sirah alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita fahamlah, kalau kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sirah ataupun lafaz hak terbaik ialah alhamdulillah rabbil alamin. Okey. Wa inna mastahaqqa alhamdu wahdahu li'annahu rabbul alamin. Kenapa Allah Ta'ala saja yang berhak untuk diterima pujiannya? Kerana Allah Ta'ala lah yang mana memiliki ataupun menjadikan alam ini, bukan orang lain. Dialah yang layak untuk dipuji. Wa ka'anna sa'ilan, seperti mana ada seorang bertanya limaktassat bilhamdi limaktusista bilhamdi. Kenapa kamu kamu ya Allah, ibarat beginilah, ibarat kata kenapa kamu ya Allah yang dikhususkan untuk dipuji? Maka jawabnya ialah li'anni rabbul alamin, kerana aku ni Tuhan bagi segala alam. Jadi takkanlah kamu nak puji orang lain. Hak buat langit, hak buat bumi ni bukan orang lain, aku buat. Jadi akulah yang berhak untuk dipuji. Wa qala ba'dhum khalaqallahu 18,000 alam. Sebahagiannya berkata bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan lebih kuranglah 18,000 alam. Banyak alam sebenarnya. Kita tahu hanya satu atau dua saja. Sebenarnya ada 18,000. Nisfuha sebahagiannya, kalau 18 agak berapa? 9,000 fil barri, 9 duk darat, wa nisfuha fil bahri, 9 duk laut. Wa qala Fakhrur Razi. Fakhrur Razi ni ialah imam di dalam tafsir. Di antara tafsir yang tersuhunya ialah Mafatihul Ghaib. Dia kata apa? Ruya anna bani Adam ushrul jin. Diriwayatkan bahawasanya anak Adam semuanya ialah 1/10 daripada jin. Sikitnya manusia ni hanya 1/10. Sebanyak-banyak anak Adam ni 1/10 daripada jin. Wa banu Adam wal jin usyru hayawanatul birri. Dan campur pula di antara anak Adam dan juga jin, mereka ini ialah 1/10 daripada haiwan di daratan. Wa haula kulluhum usyurut tuyur. Dan campur anak Adam, campur jin, campur dengan haiwan darat ialah 1/10 daripada burung-burung. Dan keseluruhannya itu ialah wa haula kulluhum asyru hayawanatul bihar. Campur anak Adam, campur jin, campur dengan haiwan, campur dengan burung, semuanya itu 1/10 daripada haiwan laut. Dan keseluruhannya itu, maka 1/10 daripada malaikat di bumi yang diwakilkan bagi anak Adam. Dan kesemua campur-campur dengan malaikat sekali,
ialah 1/10 daripada malaikat penjaga langit dunia. Dan kesemuanya sekali itu pula ialah 1/10 daripada malaikat yang duduk di langit yang kedua, dan seterusnya. Makin lama makin sikit, makin lama makin sikit, kita lah kecil. Summal kullu fi muqabalatin malaikatul kursi nazrun qali. Allahu akbar. Jadi kalau kita kira dengan semuanya tadi, daripada mula anak ada apa ke malaikat yang akhir sekali, malaikat yang malaikat langit ketujuh, semuanya itu nisbahnya sedikit saja dari berbanding dengan malaikat kursi. Summa haula ya asharu malaikah as-suradiq al-wahid min suradiqatil arshi allati adaduha mi'ah alfun tulu kulli suradiq wa arduhu. Jadi besar, jadi banyaknya jumlah para malaikat atas-atas tu. Berbanding dengan hak kita rasa hari ni pun macam sudah ramai dah, ramanya orang pada hari ini. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang, dengan malaikat kita ni kecil saja. Okay. Wa ma min mawdi'in shibrin illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun. Kalau nak kira nisbahnya gini, setiap sedekah ni ada malaikat belakang. Sedekah, ada malaikat belakang. Ada malaikat hak sujud, ada malaikat hak rukuk, ada malaikat berdiri. Walahu zajalun. Suara mereka semua ni suara duk tasbih, duk bertahlil dengan suara-suara yang suara kuat lah. Zajalun ni suara kuat. Itu sautul rafi'un alin, suara tu kuat lah. Thumma haula'i kulluhum fi muqabalati alladhina yajuluna hawla al-'arshi kal qitra fil bahri. Dan semuanya itu ialah maksudnya apa yang buat di sini berbetulan dengan apa yang berlaku pada arasy. Maka tidak diketahuilah bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok bagaimana tertik trening di antara kalimah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tengok kenapa thumma tarbiyah allati rabba subhanahu bihi khalaqahu innama hiya rahmatun minhu wa ihsan. Kenapa betul ni? Rabbun, bismillah, nama Allah yang berhak disembah. Rabbun ialah Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menjadikan makhluk dengan belah kasihannya. La liluzumin alaihi wa ijabi, bukan kerana wajib di atasnya. Hak wajib atas Allah Ta'ala ni ialah sifat-sifat yang kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Kejadian makhluk ini ialah kejadian yang dikatakan sebagai mungkin. Dan jadinya makhluk itu sebagai ihsan atau rahmat. Bukan kerana wajib, jadi wajib lah Allah Ta'ala nak buat makhluk. Tak, bukan wajib. Tetapi dia mungkin ataupun boleh. Allah Ta'ala ni boleh buat ataupun tak nak buat pun tak apa. Okay. Ar-Rahmanir Rahim ay Rahman bi ni'matil ijad. Ar-Rahman ni maksudnya ialah nikmat kejadian. Ar-Rahim bi ni'matil imdad. Rahim pula nikmat yang diperbesarkan. Nikmat peluah. Mula-mula jadi, lepas tu diperluaskan. Imdad. Jadi Ar-Rahman maksudnya nikmat kejadian,
Lepas tu maka diperbesarkan daripada 1 jadi 2, 3, 4, 5 sampai banyak. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tengok ni isyarat Syekh ni. Hak faham ni, kalau faham molek ni faham lah, alhamdulillah. Bagaimana dia bawa dengan hakikat sebenarnya kejadian makhluk daripada satu menjadi, selepas itu menjadi hak lain. Fa ismuhu Ar-Rahman yaqtadi ijad al-asya' wa ibrazaha. Ar-Rahman ni ialah memerlukan kepada menjadikan sesuatu. Ar-Rahim pula tarbiyatah wa imdadah. Bila dah jadi, maka bagaimana nak diperbesarkan, nak diperkembangkan. Tu. Jadi la walidzalika la yajuzu itlaqu ismu Rahman ala ahadin wala yattasib ahadun bihi. Tak boleh haram kita namakan seseorang itu Rahman sahaja. Kena ada Abdul Rahman. Sebab Ar-Rahman maksudnya jadi. Macam mana kalau Rahman? Macam Rahman. Jadi ada dua pun. Manusia sah, Tuhan sah. Idil ijad la yasih min ghairi ta'ala. Fabikhilafi ismihi Ar-Rahim. Sebab beza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ni boleh Bipayajuz itlaqu ala ghairi ta'ala. Boleh disebut lain daripada Allah Ta'ala. Limusharakatin sudur al-imda' fi zahir min ba'dil makhluqati majazan wa ariyatan. Jadi boleh sebut Rahim kerana boleh bermusyarakah, memperkembangkan sesuatu pada zahir sahaja. Kita nampak contohnya ada ayah dengan ibu kan, jadi anak-anak itu contoh. Sebab tu dipanggil Rahim. Ada Rahim. Ra'ufur Rahim. Rasulullah pun dipanggil sebagai Ra'ufur Rahim. InsyaAllah. Kalau faham ni, Masya Allah. Cukup jelas apa yang Syekh ni sebut. Thumma man tahaqqaqa minhu al-ijab wal imda' istahaqqa an yakuna malikan li jami'il ibad. Walidhalika zakarahu bi asarihi faqala maliki yaumiddin ataupun maliki yaumiddin ay al-mutasarrif bi ibadi kaifa syaa. Dengan tahqiq ataupun dengan tahqiq lah, dengan sebenar-benarnya bila dah Rahman dengan Ar-Rahim ni pergi kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni Ar-Rahmanur Rahim. Jadi dia Malik. Dia raja lah. Sebab dia hak buat. Lepas tu dia hak kembangkan. Jadi sebenarnya dia lah rajanya. Jadi kita baca Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin, yang memiliki. Jadi faham tu. La radda lima qada wala mani alima u'tiya. Maka tidak ada siapa hak boleh tolak apa-apa yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menolak, tidak boleh menghalang apa-apa yang Allah beri. Sebab apa? Dialah hak buat, dialah ijad, dan dialah yang perkembangkan. Fahuwa malikul muluk rabbul arbab fi hadhihi dar wa fi tilka dar. Dialah raja bagi segala raja-raja, dialah Tuhan bagi segala-galanya, sama ada dunia pada hari ini ataupun pada hari akhirat. Jadi kita baca Maliki Yaumiddin. Faham tu? Wa innama khussa yaumuddin wa huwa yaumul jaza' bil milkiyah. Kenapa dikhususkan dengan yaumuddin, dengan hari, nama hari pembalasan. Hari pembalasan ni kerana milkiyah, kerana milik. Kerana yang memiliki hari pembalasan tu ya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala tajalla li fasli ibadihi hatta yarahu al-mu'minuna iyanan. Dan Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menzahirkan
bagi memutuskan hukuman ataupun pembalasan bagi setiap hambanya. Dan hambanya pula boleh tengok belakang, orang ni gimana, orang ni. Jadi semua orang boleh tengok belakang. Fa inna tasarrufuhu ta'ala la yafuhu illa al-kamalah minal mu'minin. Jadi bagi manusia yang biasa mungkin dia kata, bagaimana Allah Ta'ala nak membalas, sedangkan masa tu ramai manusia, start daripada Nabi Adam sampai ke akhir zaman jadi banyak. Gimana boleh ada Tuhan nak buat begini nak memutuskan begini. Jadi jawapannya tak pelik lah sebabnya kalaulah kita yakin dengan Allah Ta'ala dan beriman dengan hari kiamat, maka benda ni kita akan jadi tak pelik sebenarnya. Tak pelik sebab apa? Sebab Tuhan tu maha kuasa. Pokok pangkalnya Tuhan tu maha kuasa. Wa yaumul qiyamah yanfaridul maliku lillah indal khassi wal am. Dan hari kiamat itu, maka yang sebenar-benarnya raja pada ketika itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Al-isyarah. Masuk pada bahagian ketiga. Bahagian ketiga ini selepas dibawanya dengan ilmu nahunya, dengan makna bahasanya, dibawa dengan isyarat dengan ilmu tasawuf. Maka dia kata, lima tajallal haqqu subhanahu wa ta'ala min alamil jabarut ila alamil malakut, atau taqulu min alamil ghab ila alamish syahadah. Hamida nafsahu bi nafsi wa majjada nafsahu bi nafsi wa wahhada bi nafsahu bi nafsi wa lillahi darul harawi haitsu qala. Tentang kalau Allah Ta'ala telah menzahirkan akan kebesarannya daripada alam jabarut. Alam jabangsanya ialah isim yang mana Allah yang mempunyai yang dinamakan sebagai Al-Jabbar. Alam ni kalau ikut Tutup Guru Tasawuf dia kata terbagi empat. Pertama, alam syahadah, alam mulki. Alam syahadah ni alam yang kita nampak ni, ataupun dipanggil sebagai alam mulki, alam yang kita nampak, alam yang dimiliki. Yang kedua, alam malakut, alam yang maksudnya adalah malakut yang didiami dalamnya ialah makhluk yang ghaib pada pandangan mata kasar manusia, kecuali mereka yang dibukakan kasyaf oleh Allah Ta'ala, dia akan nampak pada alam malakut. Atas daripada alam malakut ni ada satu alam jabarut. Alam jabarut yang mana dipanggil sebagai alam ghaibul ghuyub. Ghaibul ghuyub. Dan ada atas lagi dipanggil sebagai alam al-lahut. Tapi kebiasaannya ditulis sampai pada alam jabarut. Alam lahut ni kemungkinannya perbincangan di dalam ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi. Tapi kita bicara alam jabarut sahajalah. Sebab jabarut ni yang menunjukkan Allah Ta'ala itu namanya ialah Al-Jabbar. Jadi jabarut. Au taqulu min alamil ghaib ila alamish syahadah, daripada alam ghaib. Ketika Allah Ta'ala menzahirkan akan dirinya, daripada alam ghaib, alam jabarut ataupun alam lahut dan seterusnya ke atas lah, hingga kepada alam syahadah. Bila dah Allah Ta'ala tajalli, Allah Ta'ala zahirkan, maka dia pun kata hamida nafsahu bi nafsi. Dialah yang memuji akan dirinya. Sebab tu dibaca alhamdulillah. Orang lain tak layak nak, orang lain tak mampu nak puji pada hakikat sebenarnya. Kenapa orang lain tak layak ataupun tidak mempunyai kekuatan untuk memuji? Sebab manusia ni semuanya adalah makhluk Allah Ta'ala. Jadi bila dah makhluk, diri kita, roh kita dimiliki oleh siapa? Oleh Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan
Nah, wallahu menjadikan kamu dan juga apa yang kamu buat. Pada hakikatnya yang memuji dan dipuji adalah sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang memuji Allah dan dipuji pun Allah. Inilah hakikat yang sebenar-benarnya. Sebab itulah bila Allah zahirkan daripada alam ghaib pada alam kepada alam malakut dan seterusnya daripada alam ghaib pada alam syahadah, maka dialah yang berhak memuji, dan dia memuji pun dia puji diri dia, dan dialah yang berhak dipuji, bukan orang lain. Walaupun di sana ada pembahagian bahagian puji. Puji makhluk bagi Khalik, puji Khalik bagi Khalik, puji Khalik bagi makhluk, puji makhluk bagi Khalik, dan puji Khalik bagi Khalik. Puji, iaitu puji hamba dengan hamba. Yang sebenar-benarnya bukan orang lain. Ya, walaupun kita puji Muhammad pun dia baiklah, dia pandai dan lain-lain, pada hakikatnya siapa yang menjadikan Muhammad? Allah Ta'ala juga. Maka kita puji Allah. Dan kita yang memuji Allah, siapa yang jadikan kita? Allah juga. Jadi Allah memuji Allah pada hakikat sebenar. Hak ni lah kena faham betul-betul pada hakikat. Jadi orang yang belajar ajar sesat ni dia kata apabila Allah memuji Allah, jadi kita ni di Allah tu salah. Pada hakikatnya, pada penglihatan kita lah. Tetapi sebenar-benarnya yang memuji tidak ada yang lain, ialah Allah Ta'ala. Itulah yang dipanggil sebagai hakikat pujian. Faqala fi tamjidi nafsihi binafsihi mutarjiman an nafsihi binafsihi. Maka Tuhan nak royaklah sebenar-benarnya tentang pujian ni sebenarnya siapa dia? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siapa yang menurunkan ayat ni? Allah Ta'ala. Ia cerita tentang memuji Allah. Benarnya Allah memuji Allah. Allahu Akbar. Faka'annahu yaqulu fi unwa kitabi wa sirri khitabi anal hamid wal mahmud. Sebenar-benarnya Alhamdulillah Rabbil Alamin ni mengikut, kita boleh tulis balik lah, kita terjemuh semula begini sebenarnya. Akulah yang memuji dan akulah yang dipuji. Wa anal qa'im bi kulli mawjud. Dan akulah sebenar-benarnya yang berada di sebalik yang ada. Hak mu tengok langit bumi yang sebenar-benarnya, siapa di baliknya? Allah Ta'ala. Ana rabbul arbab, ana musabbibul asbab, liman fahimal khitab. Akulah yang mana menyebabkan terjadinya sesuatu sebab. Contohnya makan itu sebab jadinya kenyang, contoh. Api menjadi terbakar. Pada hakikatnya api kau makan, kau nasi, kau berahnya, hakikatnya siapa? Ni kita kata bagai hak payuh nak faham ni. Ana rabbul alamin, ana qayyumus samawati wal aradin, bal anal mutawahhid fi wujudi. Benarnya akulah yang memuji sebenarnya, yang mentauhidkan pada kewujudanku. Wal mutajalli li ibadi bi karami wa wujudi. Dan akulah yang menzahirkan bagi hambaku. Sebab aku dengan karam dan ihsan dan juga in'am, maka jadilah makhluk ini. Fal awalim kulluha sabitatun bi isbati wa mamhuwatun bi ahadiyati zati. Dan alam ni keseluruhannya sabit, ada dengan sebab aku, dan akan hilang dengan ahadiyah ketunggalanku. Jadi boleh tu perbincangan kita berkenaan tentang Alhamdulillah. Sampai pada Alhamdulillah baru pada tapi kita sudah bincang daripada awal, daripada bab nahunya kepada bab makna bala, makna lughahnya, masuk pada isyarah kepada
tafsir, pada isyarah pada surah Al-Fatihah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung lagi selepas pada ni, kalau diizinkan Allah Taala, mungkin petang ke malam ni ke, lepas tarawih ke, insya-Allah kita akan sambung lagi dengan perbincangan surah Al-Fatihah. Jadi hak molek, hak baik tu jadikan dia sebagai teladan. Hak tak molek tu tak apalah, boleh buat jauh lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.